So, Assalamualaikum dan selamat datang ke siri program kesejahteraan staf. Hari ini kita dengan tajuk keterhutangan kewangan yang serius di kalangan staf. Tuan-tuan dan puan-puan warga UTM serta warga NET sekalian, hari ini kita ditampilkan dengan saya boleh kira sebagai penceramah yang tidak asing lagi di UTM ya. Kita ada Encik Muhammad Tariq bin Ramalan, iaitu Timbalan Bendahari UTM Kuala Lumpur. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar Encik Tariq? Anda baik, terima kasih Pak Rehan. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mula tuan-tuan dan puan-puan ini adalah program kesejahteraan staf UTM bagi bilangan 6 tahun 2022. Sepanjang tahun 2022, pelbagai tajuk yang dibawakan oleh siri program kesejahteraan staf untuk kesedaran dan perhatian kita bersama sebagai pegawai dan juga staf yang bertugas di Universiti Teknologi Malaysia. Tanpa membuang masa, saya Raihan Abdul Karim, Pegawai Integriti ingin memperkenalkan penceramah kita pada hari ini ya. Kita ada Encik Muhammad Tariq bin Ramalan, iaitu Timbalan Bendahari UTM Kuala Lumpur sebagaimana saya perkenalkan sebentar tadi. Beliau telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Menengah Teknik Johor sebelum melanjutkan pengajian dalam bidang perakaunan di Universiti Utara Malaysia, Sintok. Cik Tariq kita ni ya, anak keempat daripada 7 beradik, merupakan anak jati UTM yang mana bapanya sendiri adalah bekas pensyarah di Fakulti Sains UTM. Karier Cik Tariq mula sebagai juru audit di firma audit pada tahun 2004. Kemudian telah bertugas sebagai accountant di sebuah syarikat peternakan di Pekan Nenas Johor. Dan pada 2007 beliau telah mula menyertai UTM dan berkhidmat di Jabatan Bendahari. Dan kini setelah menamatkan pengajian dalam MBA Islamic Finance pada tahun 2021, Encik Tariq mengetuai pejabat bendahari di UTM Kuala Lumpur. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini program kesejahteraan staf kita tampilkan dengan tajuk yang begitu signifikan sebagai staf dan pekerja kita kat UTM ni iaitu Peraturan 12 berkenaan dengan keterhutangan kewangan yang serius. Jadi kalau kita teliti di bawah Peraturan 12 ni apabila seseorang staf itu yang mana dalam keadaan tertentu telah menyebabkan memburukkan nama badan berkanun dan berada dalam keterhutangan serius ini, beliau boleh dikenakan tindakan tata tertib. Cuma hari ini kita akan bincang dengan kehadiran Encik Tariq sedikit apa sebenarnya dimaksudkan dengan keterhutangan kewangan yang serius dan sebagai staf apa yang boleh kita laksanakan dan boleh kita ambil maklum untuk mengelakkan ataupun menghindarkan diri daripada kita terjebak dengan keterhutangan kewangan yang serius. Jadi saya rasa tanpa perlu membuang masa lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Muhammad Tariq bin Ramalan untuk berkongsi ilmu yang beliau ada kepada kita pada hari ini. Silakan Encik Tariq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Puan Rehan daripada Integriti UTM, rakan-rakan kita yang menyertai di platform Webex dan juga Facebook, tidak kira sama ada daripada kampus UTM Johor Bahru, UTM KL dan tidak dilupakan rakan-rakan kita daripada UTM Paguh. InsyaAllah kalau ada bersama kita, kita raikan dan kita lalukan. Kalau kita lihat tajuk pada pagi ni nampak macam serius sikit lah. Memang tajuk dia pun serius sebenarnya. Cuma bila approach kita ni, kita tidak boleh lah orang kata apa, nak kata tak ambil serius pun tak boleh. Tetapi kita tidak boleh lah sampai memberi tekanan yang berlebihan kepada diri kita. Kerana yang penting untuk kita memahami isu ni lah kita kena ada ilmu. Jadi saya rasa murid kiranya saya berkongsi sedikit slide saya. Saya percaya rakan-rakan boleh nampak slide saya ni. Okey. So kita akan cuba berkongsi sedikit
apa yang boleh saya kongsikan dalam tempoh kurang dalam 40 minit hingga 1 jam ni tentang isu kadar keberhutangan di kalangan penjawat awam. Okey. Jadi saya akan kongsikan dengan rakan-rakan pertama tentang beberapa fakta-fakta dan juga info-info berkenaan dengan keberhutangan kaki tangan awam. Jadi baik untuk kita melihat dari segi perspektif makronya atau perspektif yang besar, apa sebenarnya kadar keberhutangan ini dan kaitannya dengan isu bankruptcy atau bankrupt ya. Kemudian bahagian yang kedua kita akan sentuh sikit tentang akta dan juga peraturan. Yang ini penting seperti yang Puan Raihan telah maklumkan tadi supaya kita sebagai penjawat awam terutama daripada Badan Berkanun ini faham sebenarnya apakah peraturan-peraturan yang harus kita patuhi dan ikuti. Dan insya-Allah di hujung nanti kita akan cuba berkongsilah sedikit sebanyak tips-tips pengurusan hutang peribadi dan mungkin saya percaya rakan-rakan di luar sana pun boleh dapat maklumat-maklumat ini daripada internet sebagai contoh, mungkin sosial media ataupun rakan-rakan di luar sana telah banyak follow beberapa influencer-influencer yang terkenal berkongsi tentang tips-tips pengurusan hutang. Okey. Ya, ini ialah background saya lah. Saya merupakan seorang accountant bertauliah, ahli MIA dan juga timbalan medhar di KL ya. Okey, jadi bila kita sentuh tentang kadar keberhutangan yang tinggi ataupun kadar berhutang yang serius ni kawan-kawan ya, sebenarnya kita tidak boleh lari daripada isu bankruptcy di kalangan warga Malaysia. Kalau kita lihat beberapa media-media telah mula membangkitkan isu bankruptcy dan kebimbangan mereka terutama selepas pasca COVID-19. Dan seperti rakan-rakan dan juga warganet sedia maklum, kita di kalangan penjawat awam mungkin direzekikan Allah SWT, kita agak bernasib baik kerana kita masih mempunyai gaji, masih mempunyai pendapatan sepanjang kita mengharungi tempoh PKP pada tahun 2020 dan 2021. Okey. Walaupun kita telah mula kembali bekerja pada tahun 2021, tetapi kita boleh melihat impak PKP pada tahun 2020 itu terutama sekali kepada rakan-rakan kita di luar sana yang kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan. Jadi bila melihatkan senario keadaan ekonomi semasa dengan peningkatan orang kata kadar ringgit berbanding US dollar dan seterusnya meningkatkan kos import barang, kita boleh melihat kenaikan harga barang, kita boleh melihat juga kehilangan pekerjaan di kalangan rakan-rakan kita, jiran-jiran kita. Perkara-perkara ini semua memberikan kebimbangan di kalangan masyarakat dan media telah mula melaporkan beberapa kes-kes kebankrapan yang mungkin di luar daripada jangkaan ataupun kawalan kita. Jadi selaku majikan, pihak universiti sebenarnya memantau dan juga melihat perkara ini dengan serius dan kita cuba mengambil beberapa langkah-langkah pencegahan. Jadi di peringkat universiti telah mula ada beberapa kesedaran dan salah satunya program beginilah supaya rakan-rakan di luar sana cakna dan juga faham tentang isu ini dan mungkin boleh mula mengambil tindakan-tindakan yang sewajarnya. Jadi kalau kita lihat sebagai contoh, kita Metro akhbar Metro, My Metro pada 12 Disember yang lalu melaporkan hampir 46,132 bankrupt. Dan beberapa pakar-pakar ekonomi pula menjangkakan kadar muflis ataupun bankrupt ni boleh meningkat 2 kali lebih ramai berbanding dengan rekod-rekod sebelumnya. Jadi ini satu petunjuk ataupun satu petanda yang mungkin membimbangkan. Kerana apa kawan-kawan ya? Kerana bila seseorang tu isytiharkan bankrupt, kebolehan mereka untuk membayar hutang tu sebenarnya akan diragui, kemudian mereka akan dibawa ke Mahkamah Tinggi untuk disahkan status kebankrapan. Akses mereka terhadap harta-harta mungkin akan dihadkan ataupun disekat.
dan kita boleh kata mungkin kadang-kadang dia juga memberi kesan psikologi kepada mereka-mereka yang diisytiharkan bankrupt ini, dan mereka sedikit struggle ataupun bermasalah untuk menghadapi masyarakat setempat. Jadi itu antara kesan-kesan bankrupt yang mungkin kita tidak ingin berlaku kepada diri kita. Okay. So sebenarnya kalau kita lihat, kita sorot beberapa tahun-tahun sebelum ini, banyak sebenarnya telah mula membincangkan isu bankruptcy, dan dalam sedikit semakan saya, kita mula mendapati isu-isu kebankrapan ini mula diperkatakan sekitar tahun 2016-2017. Dan kalau kawan-kawan masih ingat, tahun itu sebenarnya tahun di mana ekonomi kita berada pada tahap yang sangat baik. Kita mendapat suntikan-suntikan daripada foreign direct investment (FDI). Kita banyak projek besar telah dilaksanakan pada kerajaan terdahulu, dan kita dapati ekonomi kita pada waktu itu berada pada tahap yang kita boleh kata baik berbanding dengan negara-negara ASEAN yang lain. Tapi dalam masa yang sama, kadang-kadang kita mungkin kurang cakna bila keadaan ekonomi kita berada pada tahap yang baik, dia merangsang kita panggil consumption ataupun kepenggunaan di kalangan warga negara kita, dan seterusnya dia juga menggalakkan keberhutangan ataupun pinjaman di kalangan masyarakat. Masyarakat kita memang kita boleh katakan biasanya agak suka berhutang lah. Kadang-kadang berhutang kepada perkara-perkara yang mungkin kurang menjadi keperluan. Tapi kalau berhutang untuk membeli rumah sebagai contoh, untuk kediaman keluarga, membeli kenderaan sebagai contoh, itu perkara-perkara yang asas untuk kita. Tapi ada juga kita dapati laporan-laporan menunjukkan bahawa masyarakat kita suka berhutang untuk perkara-perkara yang mungkin tidak perlu. Jadi isu-isu ini telah mula dibincangkan kawan-kawan pada tahun 2017, dan ada kalanya didapati juga terutama sekali kaki tangan awam lah, membuat pinjaman melebihi daripada kemampuan. Yang itu satu perkara yang dibincangkan dan telah menjadi satu perkara yang serius lah di kalangan kaki tangan awam, kerana mereka mungkin ingin turut serta dalam pertumbuhan ekonomi lah. Jadi sikap ataupun tarikan untuk berhutang tu tinggi di kalangan kaki tangan awam. Okay. Dan pada tahun 2017 sebenarnya, kalau kita boleh lihat nanti angka dan statistik, memang ada data-data yang menunjukkan yang mungkin kita boleh pelajari sedikit sebanyak lah. Okay. So bila kita nak bercakap tentang kebankrapan ini, saya rasa jabatan yang seharusnya kita rujuk dari segi statistiknya, yang terbaik ialah Jabatan Insolvency lah, Jabatan Insolvency Malaysia, ataupun Malaysian Department of Insolvency, satu agensi kerajaan yang diberikan kuasa untuk menguruskan isu-isu kebankrapan di kalangan warga Malaysia dan juga kaki tangan awam. Jadi kalau kita lihat dalam statistik ini, sebagai contoh, pada tahun 2021, jumlah kebankrapan yang telah ditadbir, diuruskan sehingga Disember 2021 sebanyak 289,766. Tetapi kita juga agak kita boleh kata surprisingly ataupun agak mengejutkan juga, jumlah itu menurun pada September 2022 tahun ini. Jadi kalau kawan-kawan boleh lihat, nanti saya boleh tunjukkan sedikit kot beberapa trend ataupun data-data yang menunjukkan sebenarnya memang banyak ada kaitan kadar kebankrapan ini dengan perkembangan ekonomi sesebuah negara. Kalau kita lihat sebagai contoh, pada tahun 2021 sebagai contoh, banyak kes-kes ini kita katakan dimulakan ataupun kesan ataupun disebabkan apa yang berlaku pada tahun 2020. Okey, tapi seperti kita sedia maklum juga, pada tahun 2021
beberapa fasa-fasa PKP telah pun dibuka, beberapa sektor-sektor ekonomi telah beroperasi semula. Jadi kita boleh melihat sebenarnya jumlah kegemilapan tu secara logiknya, secara naturalnya akan berkurangan lah dengan orang mula bekerja, mula mampu untuk membayar hutang-hutang, dan beberapa status-status hutang telah ditarik balik. Itu semua perkara-perkara yang menyebabkan data-data jumlah kebengkapan itu berkurang. Dan seperti yang mungkin rakan-rakan pun sedia maklum, sebenarnya kes-kes kebengkapan ni biasanya mengambil masa ya kawan-kawan. Dia bermula dengan kadar keberhutangan yang tinggi, di mana kadar keberhutangan kita mungkin melebihi daripada 60% daripada gaji pokok kita. Kemudian apabila kita gagal menguruskan hutang itu dengan baik dan terdapat tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu, kita akan melalui proses yang panjang bagi seseorang individu itu sebelum Mahkamah Tinggi boleh memutuskan individu itu isytihar bankrupt ataupun muflis. Jadi data-data yang ditunjukkan dalam Jabatan Insolvensi Malaysia ini kita panggil lagging data. Maksudnya data yang setelah dimurnikan, setelah dikenal pasti, ini memang data-data yang sebenar yang telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi. Adapun tentang keberhutangan yang tinggi itu tidak semestinya akan berakhir dengan bankrupt. Jadi kawan-kawan kena fahamlah, maknanya sebagai majikan, universiti cuba mengambil langkah-langkah proaktif memastikan staf-staf kita yang dikenal pasti berada pada keberhutangan serius boleh menguruskan hutang dengan baik dan tidak menjuruskan diri mereka menjadi status bankrupt. Itu dia punya perkaitan lah, di antara keberhutangan tinggi dengan status bankrupt. Okey. Jadi kita pergi detail sikit. Okey. Kalau kita lihat kita sama ada Walai Persatuan Kuala Lumpur di mana UTM KL berada dan juga Johor Bahru. Kita dua berada di top 3. Dan kita kalau kita lihat negeri Selangor di mana kawasan-kawasan industri banyak tertumpu di sana, Lembah Kelang sebagai contoh, kepadatan yang tinggi, sektor ekonomi yang aktif juga menyumbang kepada keberhutangan yang tinggi di kalangan warga Malaysia, dan seterusnya sekiranya mereka gagal menguruskan hutang dengan baik, itu yang menjurus kepada kebankrapan. Dan kita boleh lihat juga beberapa negeri-negeri, sebagai contoh kita ambil negeri yang populasinya kecil, Perlis di utara sana, populasi yang kecil. Kita tidaklah kata ekonomi mereka tidak aktif, tetapi size ekonomi mereka tu berpadanan dengan populasi penduduk di negeri Perlis, sebagai contoh. Jadi dia tidak langsung sebenarnya, secara langsung atau tidak langsung, ini menyumbang kepada kes-kes kebankrapan. Dan kalau kita lihat pun, 4 yang teratas ini merupakan negeri-negeri yang kita boleh kata mempunyai sektor-sektor swasta yang sangat aktif yang digerakkan sektor swasta. Jadi perkara-perkara itu sedikit sebanyak sebenarnya menyumbang kepada kadar kebankrapan. Dan tapi sudah tentu kita sebagai penjawat awam, kita perlu sedar bahawa kita mungkin boleh terjumus ataupun menyumbang kepada statistik ini. Okey. Kita cuba lihat pula, tadi kita dah lihat dari segi statistik keseluruhan, kita dah tengok Johor Bahru, Kuala Lumpur berada di top 3. Jadi golongan yang mana pula kalau berdasarkan Jabatan Insolvensi Malaysia ni, golongan mana yang biasanya terperangkap dengan isu-isu kebankrapan, atau setelah dia gagal menguruskan hutang dengan baik, mereka terperangkap dengan hutang. Kalau kita lihat statistik ni, kita boleh melihat di kalangan umur 35 hingga 44 tahun menyumbang sebanyak 37%. Jadi saya di kalangan, saya bukanlah orang bankrupt, tapi saya di kalangan umur ini. Jadi kawan-kawan yang berada di umur ini, kita apa yang biasanya berlaku, biasanya kita boleh kata kita berada pada satu tahap di mana kita kebiasaannya ataupun kebanyakan daripada kita telah berkeluarga,
kita mempunyai tanggungan yang kita harus luruskan, kita mempunyai komitmen kewangan yang perlu kita selia. Tetapi kalau kita tidak berjaga-jaga soal lifestyle, soal mungkin habit sebagai contoh, ini merupakan satu-satu perkara yang biasanya terkait dengan keberhutanan yang tinggi. Okey, statistik yang kita lihat 35 tahun hingga 44 tahun juga kebiasaannya dari segi sudut ekonomi sesebuah isi rumah itu dia boleh kita katakan berada pada tahap yang matang lah. Kebanyakan individu 35 hingga 44 kita boleh kata sudah ada career ataupun pekerjaan yang baik, sudah ada pendapatan yang kita boleh anggap sebagai stabil, okay? Dan ia secara tidak langsung sebenarnya mendorong ataupun menyumbang juga kepada kita kata peluang untuk membuat hutang-hutang bagi apa-apa tujuan, berbanding dengan adik-adik kita yang berumur 25 hingga 34 tahun yang berdasarkan statistik hanya menyumbang 21%. Okey. Dan kalau secara lebih mendalamnya, biasanya kita melihat adik-adik kita yang baru memulakan pekerjaan, mereka biasanya baru mendirikan rumah tangga, kan? Kita boleh nampak biasanya pasangan-pasangan muda ni dia agak struggle untuk memulakan kehidupan, pastikan keluarga dalam keadaan yang agak orang kata apa, agak baik dahulu sebelum mereka boleh beralih kepada fasa matang ataupun keadaan yang lebih selesa. So ini sebenarnya menunjukkan trend-trend ataupun kita kata dalam bentuk pertumbuhan ekonomi di sebuah isi rumah. So kita boleh nampak data-data ni sebenarnya data-data yang memberikan sesuatu indikator kepada kita bahawa mereka-mereka yang berada pada lingkungan umur 35 dan 44 tahun ini perlu berjaga-jaga dan perlu ada ilmu macam mana menguruskan hutang mereka dengan baik. Seterusnya mereka tidak menjerumuskan diri mereka ke dalam kadar keberhutanan yang serius, dan kita tidak inginlah mereka berakhir dengan status hutang, status bankruptcy lah, kerana kita nak keluar daripada status bankruptcy itu sebenarnya melakukan banyak proses-proses perundangan yang perlu dipatuhi. Okey. So kita nak tengok juga tadi kita dah sebut tentang data-data statistik dan sebagainya. Kita perlu lihat juga apa kesan-kesan bankrupt kepada kita sebagai penjawat awam. Okey. Baik kesan-kesan itu sebelum pelantikan, kalau katakan ada individu-individu luar sana, ada kawan-kawan kita luar sana, ada adik kita luar sana yang dah diisytiharkan bankrupt dan sebelum mereka menyertai penjawat awam. So apa kesannya? Dan kesannya kepada kita yang sedang menjawat awam sekarang ini, ataupun kita sedang bekerja dengan badan berkanun. So apa kesan kepada kita, dan sekiranya mana-mana individu yang telah tamat perkhidmatan diisytiharkan bankrupt juga mempunyai kesan. So kita kena tengok tiga aspek ini supaya kita dapat lebih pencerahan. Okey. Kalau kita lihat kepada Akta Badan-Badan Berkanun 1960, Akta 13, Peraturan 19 menyatakan calon-calon yang akan dilantik ke dalam perkhidmatan awam ni bukan seorang bankrupt. Okey. Jadi dalam permohonan jawatan untuk mengisi kekosongan jawatan, memang perlu ada perakuan daripada calon-calon untuk mengisytihar diri mereka bukan bankrupt. Dan bahagian pendaftar yang menguruskan rekrutmen ataupun pelantikan berhak untuk membuat siasatan kepada mana-mana individu-individu yang didapati mungkin membuat pengisytiharan palsu. Okey, yang itu pun penting juga. Nanti kita sebut sikit tentang pengisytiharan palsu. Dan sekiranya calon-calon dia mengisytiharkan diri mereka bankrupt, sudah tentu calon-calon ini memang akan terkeluar daripada disenarai pendekkan untuk dipanggil menghadiri sesi interview. So kita kena lihat dan kita kena faham bahawa status bankrupt ni merupakan satu penghalang untuk seseorang diterima dalam perkhidmatan awam lah. Jadi kalau ada adik-adik kita yang mungkin di luar sana yang mungkin ingin menyertai kita sebagai penjawat awam, mereka kena pastikan bahawa mereka tidak
berada dalam status bankrupt, dan terutama sekali banyak di kalangan adik-adik mahasiswa kita yang kita faham dalam tempoh pengajian tu terpaksa buat pinjaman untuk melanjutkan pelajaran, dan ada setengah-setengahnya juga kita dikabarkan mereka juga agak berdepan dengan status-status ataupun berdepan dengan cabaran untuk membuat penyelesaian pada hutang-hutang tersebut. Jadi selagi mereka tidak diisytiharkan sebagai bankrupt, mereka masih boleh menyertai sebagai penjawat awam. Okey, macam mana pula dengan kita yang berada dalam perkhidmatan sekarang? Kalau kita lihat kepada tadi sebenarnya Puan Raihan dah sebut tentang peraturan 13. So saya penelitian sikit tentang peraturan 14 pula. So apa yang peraturan tetapkan untuk kita buat? Kalau kita baca dalam akta tersebut, penjawat awam yang telah memfailkan petisyen kebankrapan atau mendapat petisyen kebankrapan daripada pemiutang, ketua pengarah insolvensi akan menyediakan laporan kepada ketua jabatannya. Okey, maksudnya kalau jabatan insolvensi telah mendapat satu pemakluman ataupun satu tuntutan daripada penghutang kita sebagai contoh, bahawa kita tidak membayar hutang dalam satu tempoh-tempoh yang tertentu, biasanya penghutang kita ni akan cuba membuat tindakan-tindakan yang membolehkan mereka untuk mendapat bayaran sesegera mungkin. Jadi tuntutan ataupun petisyen kebankrapan daripada penghutang ni biasanya satu pilihan yang terakhir yang dilakukan oleh penghutang kerana mereka faham prosesnya mengambil masa dan juga meningkatkan kos, serta peluang untuk mereka mendapat balik hutang-hutang mereka pun agak tipis, tidak begitu baiklah. Jadi kalau kita lihat hanya setelah petisyen kebankrapan itu diterima oleh ketua pengarah insolvensi, KPI, ketua pengarah insolvensi. So ketua pengarah insolvensi akan menyediakan laporan kepada ketua jabatan kita di mana kita berkhidmat. Okey. Dan menjadi tanggungjawab ketua jabatan setelah menerima laporan daripada ketua pengarah insolvensi perlu memaklumkan perkara ini kepada pihak berkuasa tata tertib lah, atau boleh memaklumkan kepada unit integriti. Okey. Dan di sini sebenarnya ada klausa yang memberikan kuasa kepada pihak berkuasa tata tertib, dan iaitu pihak berkuasa tata tertib mempunyai budi bicara untuk memutuskan sama ada hendak mengambil tindakan tata tertib terhadap pegawai berkenaan atau tidak, dan jika demikian apa bentuk tindakan-tindakan hendak diambil. Ini perkara yang akan dibincangkan biasanya dalam tatakuasa tata tertib lah kawan-kawan. So kita kena faham bila kita mempunyai kadar keberhutangan yang tinggi, bermaksud sebenarnya kita perlu membayar hutang kepada pihak lain yang kita berhutang, menjadi tanggungjawab kita untuk membayar hutang. So kita bercakap tentang dari segi sudut peraturan, dan sebenarnya dalam sudut agama kita sendiri pun, Islam, kita memang diwajibkan untuk membayar hutang. Jadi sebelum kita mengambil hutang tu, kita betul-betul kena pastikan bahawa kita kena faham tujuan kita mengambil hutang, untuk apa, dan apa kesan-kesannya terhadap diri kita dan juga keluarga kita. Okey. Itu tadi saya ada sentuh tentang semasa kita dalam perkhidmatan. Okey. Apa yang mungkin boleh berlaku sekiranya seorang staf itu dia akan pencen tetapi dihukum pula bankrupt sebagai contoh, ataupun mungkin dalam tempoh-tempoh dia nak bersara, dia gagal untuk membuat bayaran terhadap hutang, kemudian terdapat petisyen yang seperti yang saya nyatakan tadi kan. So apa kesannya? So yang ini ada di dalam Seksyen 20 Akta Pencen 1980. Okey. Dalam Seksyen 20 Akta Pencen 1980 menyatakan bahawa seorang penjawat awam tidak boleh diberikan pencen, ganjaran atau faedah lain jika pada tarikh dia bersara daripada perkhidmatan awam itu dia telah dihukum menjadi bankrupt. Okey. Kalau katakan sebagai contoh, Mahkamah Tinggi telah putuskan seseorang itu menjadi bankrupt sebelum dia pencen, so pada tarikh dia pencen, sebenarnya hak dia untuk mendapat pencen, ganjaran, gratuity sebagai contoh, boleh ditahan. Itu antara kesan-kesan kalau kita diisytiharkan oleh mahkamah sebagai bankrupt. Ataupun katalah sebagai contoh, seorang staf itu dalam tempoh perkhidmatan dia
telah diisytiharkan bankrupt. Tetapi dia belum lagi tamat perkhidmatan, dia belum lagi pencen. Dan dalam proses itu dia cuba untuk membuat penyelesaian, cuba untuk mendapatkan perintah mahkamah untuk digugurkan daripada status bankrupt. Banyak cara-caranya lah. Mungkin sebagai contoh, mereka telah rujuk kepada AKPK, membuat penstrukturan hutang, membuat penyelesaian-penyelesaian terhadap hutang-hutang tertentu, sebagai contoh. Jadi banyak perkara-perkara yang perlu dilalui oleh seorang itu setelah diisytiharkan bankrupt, tetapi status dia sebagai bankrupt belum lagi mendapat pelepasan. Dan bila dia menghampiri ataupun dihampir pencen, mereka juga sebenarnya boleh terhalang daripada untuk mendapat pencen, ganjaran-ganjaran atau faedah-faedah lain seperti yang saya nyatakan tadi. Selagi dia belum dapat pelepasan daripada mahkamah, status bankrupt dia itu, faedah-faedah yang kita nyatakan tadi boleh terhalang. Itu kesan-kesan kepada kita kalau kita isytiharkan bankrupt. Jadi saya percaya, saya dan juga kawan-kawan, kita kalau boleh kita nak bersara dengan hati yang tenang, dan orang kata apa, tidak terikat lagi dengan hutang-hutang sebagai contoh kan. Tapi kalau dari awal lagi kita tidak uruskan hutang kita dengan baik, kita tidak cakna tentang kadar keberhutangan kita yang tinggi, mungkin kita tidak mengubah orang kata apa, gaya hidup kita, lifestyle kita, ataupun kita terikut-ikut dengan orang kata apa, berbelanja mewah ataupun budaya-budaya rakan-rakan yang mungkin sebenarnya tidak sihat, dan itu sebenarnya boleh menjurus kepada kadar keberhutangan yang tinggi, dan seterusnya yang kita tidak ingini boleh diisytiharkan sebagai bankrupt sekiranya kita gagal untuk membuat apa-apa penyelesaian. Jadi kalau seseorang itu diisytiharkan bankrupt, dalam tempoh perkhidmatan dia kena faham bahawa selagi dia belum dapat pelepasan dan pada tarikh dia pencen, semua manfaat-manfaat yang kita bincangkan tadi, pencen, gratuity ataupun apa-apa faedah lain boleh tertahan. Itu satu, saya percaya itu satu perkara yang kita tidak inginilah berlaku. Okey. Jadi kita dah tengok sikit tadi tentang akta, dan kita tengok juga tentang peraturan. Ini lebih kepada, tadi kita sebut tentang bankrupt. Sekarang kita nak tengok pula tentang keberhutangan. Saya dah terangkan kepada kawan-kawan tadi. So, kesan-kesan bankrupt, statistik-statistik yang orang kata apa, yang ditunjukkan ataupun disediakan oleh Jabatan Insolvensi. Jadi, apa pula situasinya kalau seorang itu mempunyai keberhutangan yang serius. So, dekat sini yang sebenarnya perlu kita jelaskan bahawa peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di bawah Akta Badan-Badan Berkanun ini bersifat pencegahan, bersifat untuk mengelakkan rakan-rakan daripada diisytiharkan bankrupt. Okey, kerana macam saya dah kongsikan tadi, proses untuk menentukan seseorang itu bankrupt dia mengambil masa yang lama, dan biasanya jarang kes itu berlaku dengan petition persendirian ataupun kita sendiri nak isytiharkan bankrupt kepada mahkamah lah. Biasanya banyak disebabkan oleh petition daripada pihak peminta. So, proses itu mengambil masa dari segi nak menentusahkan tentang tuntutan tersebut. Kemudian banyak lagi lah prosedur-prosedur yang perlu dipatuhi sebelum Mahkamah Tinggi boleh menetapkan seseorang itu bankrupt. Jadi, sebelum perkara itu terjadi, Akta Badan-Badan Berkanun cuba untuk mencegah daripada terjadinya status kebankrapan di kalangan kaki tangan awam ataupun kaki tangan badan-badan berkanun. Yang itu yang kita sebut sebagai kadar keberhutangan yang serius. Okey. Kita lihat sedikit tentang klausa 12.1. Kalau kita lihat secara mendalam, ia merupakan satu larangan yang termaktub dalam akta, iaitu seseorang pegawai tidak boleh dengan apa-apa cara menyebabkan dirinya berada dalam keterhutangan yang serius. Kalau kita tafsirkan tidak boleh dengan apa-apa cara yang menyebabkan dirinya berada dalam keterhutangan serius ini, dia boleh ditafsirkan begini. Bukan sekadar kita yang nak pinjam hutang, kita juga tidak boleh sewenang-wenangnya membiarkan diri kita
meminjam bagi pihak orang lain. Saya percaya mungkin rakan-rakan banyak ataupun ada follow influencer Dr. Azizul Ahmad, seorang influencer yang banyak berkongsi dengan kita tentang tips-tips pengurusan kewangan peribadi. Dan kalau kita lihat perkongsian-perkongsian daripada Dr. Azizul ini, banyak kita warga internet berkongsi ataupun meminta nasihat daripada Dr. Azizul tentang bagaimana mereka untuk melepaskan diri daripada hutang-hutang yang bukan mereka inginkan. Sebagai contoh, mungkin hutang-hutang tu dibuat atas nama suami ataupun atas nama pasangan atau nama isteri, tetapi menggunakan nama mereka sebagai contoh. Ataupun hutang-hutang yang dibuat untuk bagi pihak adik-beradik, bagi pihak kawan sebagai contoh. Itu juga satu keadaan yang kita panggil membiarkan diri kita dalam keadaan keterhutangan yang serius. Jadi kawan-kawan kena faham bahawa kita tidak boleh membenarkan hutang-hutang dibuat atas nama kita untuk tujuan yang bukan tujuan memberikan manfaat kepada kita. Kalau memberikan manfaat kepada kita pun kita harus telitilah, kita harus faham kesan-kesan terhadap kewangan. Apatah lagi untuk orang lain. Tapi saya juga faham sebenarnya ada situasi-situasi di mana keadaan itu mendesak. Sebagai contoh, mungkin ada ahli keluarga kita yang sakit sebagai contoh. Ada perkara-perkara yang kita kita tiada jalan keluar, melainkan kita terpaksa mendapatkan pinjaman dan kita membuat penyelesaian terhadap perkara-perkara tertentu. Cuma dari segi sudut peraturannya, sebenarnya ia tidak membenarkan seorang pegawai itu dengan apa cara sekalipun berada dalam keadaan terhutangan serius. Jadi bagi kawan-kawan yang mungkin telah berada dalam situasi itu, kita mungkin cadangkan supaya cuba mendapatkan penasihatan daripada pakar, ataupun nanti kita akan cuba berkongsikan sedikit tips yang mudah-mudahan berguna untuk kita mengurangkan hutang-hutang kita dan seterusnya kita boleh keluar daripada keterhutangan serius. Okey. Dan kalau kita tengok seterusnya lagi pada klausa 12 kurungan 4, jika seorang pegawai mendapati bahawa hutangnya menyebabkan atau mungkin menyebabkan terhutangan serius kepadanya, atau satu prosiding sivil berbangkit daripada hutang itu telah dimulakan terhadapnya, dia hendaklah dengan serta-merta melaporkan hakikat ini kepada ketua jabatan. Okey, ini perkara yang penting kawan-kawan. Kalau kita tidak mengikut akta ini, kita boleh dikenakan tindakan tata tertib sesuai dengan kehendak akta. Apa maksud klausa ini? Katalah sebagai contoh kita ada hutang. Kemudian kita dapati bahawa ada tuntutan daripada pihak pihutang, kita pihak pengutang atau pihak orang yang beri hutang kepada kita tu, dia telah membuat satu tuntutan di mahkamah. Jadi bila kita dalam keadaan ataupun situasi itu, bila kita mendapat notis mahkamah itu, kita mesti melaporkan terus kepada ketua jabatan kita tentang apa yang berlaku lah. Biasanya kalau nak sebut tentang notis mahkamah ni, dia adalah adalah demand letter sebagai contoh. Notis tuntutan dulu daripada peguam, kemudian kita kena jawab. So kalau kita tak jawab, mungkin peguam akan buat satu atau dua kali peringatan, dan sekiranya tak ada tindakan, barulah satu proceeding akan difailkan terhadap diri kita. Tapi proses itu pun seperti yang saya katakan tadi, dia mengambil masa dan juga incur cost kepada diri kita dan juga penyutang kita. So kalau kita berada dalam situasi itu, kita telah mendapat notis mahkamah dan hutang itu telah satu prosiding mahkamah telah difailkan atas nama kita. So menjadi kewajipan kita untuk melaporkan perkara ini kepada ketua jabatan. So ini kawan-kawan kena ingat. Kalau kita tidak buat perkara, kita tidak memaklumkan, kita boleh dikenakan tindakan tata tertib. Okey. Macam mana pula kalau kita tak laporkan? So ada lagi perincian dalam klausa 12.5 tadi. Kalau kita tak laporkan sesuatu perkara, kalau kita lengah-lengah, sebagai contoh mungkin notis mahkamah tu datang bulan 1, bulan 12 tu baru kita nak bagi tahu dengan kejabatan kita. Bila lepas kita dah melalui 1, 2, 3 panggilan ke mahkamah, baru kita nak laporkan. Itu pun mungkin boleh ditafsirkan sebagai lengah melaporkan. Okey, ataupun sebagai contoh mungkin
jumlah hutang tu besar tapi kita hanya laporkan sebahagian. Dipanggil sebagai tidak mendedahkan takat keterhutangan itu dengan sepenuhnya. Atau kita palsukan ataupun kita tidak memberi maklumat yang benar, sampaikan ketua jabatan kita terkeliru dengan maklumat yang diberikan. Itu pun merupakan satu kesalahan. Jadi kita kena faham, kita tak boleh tidak lapor tu tidak boleh, melengah-lengahkan tidak boleh, tidak menyembunyikan fakta ataupun kita tidak menyatakan jumlah keseluruhan keterhutangan itu pun tidak boleh. Kita memberikan maklumat palsu ataupun maklumat-maklumat yang mengelirukan pun tidak boleh. Ini semua telah termaktub dalam Klausa 12/5 tentang tindakan-tindakan yang tidak boleh seseorang pegawai itu lakukan berkenaan dengan keterhutangan serius mereka. Okey. So, kita dah faham sedikit tentang akta-akta. Tadi kita dah nampak dari segi statistik, peraturan sebagainya. Kita tengok sikitlah. Kalau orang cakap, apa maksud ni keterhutangan serius ni? Dia macam berat dia bunyinya kan. Adakah hutang tu sampai kita langsung tak boleh bayar ke? Ataupun hutang tu lebih daripada 60% gaji kita ke? Kan? Jadi untuk maksud-maksud ni saya rasa lebih baik kita rujuk terus dalam akta supaya kita boleh faham, dan tafsiran itu pun mungkin kita boleh dapatkan daripada pegawai undang-undang untuk kita dapatkan pencerahan yang lebih berkenaan dengan tafsiran. Tapi kalau kita baca pada Klausa 12/7 ni, saya percaya rakan-rakan boleh faham sebenarnya ungkapan keterhutangan kewangan yang serius tu, maknanya situasi kita, keadaan kita berhutang, tetapi hutang itu menyebabkan kesusahan kewangan yang serius. Mungkin bila kita bayar, anak isteri kita kat rumah mungkin tak dapat makan, contoh. Atau bila kita bayar, kita tak boleh laksanakan kerja kita. Ada, biasa kita dengar kan, kadang-kadang orang-orang yang mungkin buat pinjaman daripada Along sebagai contoh, ataupun daripada institusi-institusi kewangan yang tidak sah ni atau tidak berdaftar ni, kadang-kadang cara mereka untuk buat tuntutan tu menyebabkan kita berada dalam situasi yang tak selesa. Kita berada dalam situasi yang mungkin sebersalah, dan juga kadang-kadang boleh menyusahkan orang-orang yang berhutang tersebut. Ada, kita dengar cerita rumah dibaling cat merah lah sebagai contoh, diugut sebagai contoh, adik-beradik ataupun saudara mara juga menerima tempias yang sama kan. So situasi itu, bila kita berhutang menyebabkan kesusahan pada diri kita, menyebabkan kesusahan kewangan yang kita hadapi, itu yang kita anggap sebagai keterhutangan serius. Dari segi tafsirannya lah maksudnya. Okey. Jadi bila kita nak tengok, kita dah faham maksudnya itu, kita kena tahu juga akta dah beritahu keadaan. Jadi kita nak tengok pula keadaan macam mana yang kita boleh sifatkan sebagai keterhutangan serius ni. Okey. So lagi sekali dalam Klausa 12/8 beritahu agregat hutang ataupun tanggungan bercagar ni lebih daripada 6 kali imolum bulanan. Itu satu, orang kata apa, satu bentuk indikator, tetapi yang kita amalkan biasanya kita melihat dari segi gaji bersih yang kita bawa balik itu biasanya tidak boleh kurang daripada 40% daripada gaji keseluruhan yang kita terima lah, termasuk hutang kita, termasuk apa-apa bayaran kita, komitmen kita. Secara mudahnya dalam slip gaji yang kita terima itu, yang kita bawa bersih ke rumah kita tu tidak boleh kurang daripada 40%. Jadi dengan 40% itulah sebenarnya kita nak pastikan keperluan keluarga kita dapat kita penuhi. Mungkin kita nak bayar, ada tanggungan-tanggungan yang lain yang tidak dinyatakan dalam slip gaji sebagai contoh, mungkin yuran-yuran sekolah anak sebagai contoh, mungkin keperluan-keperluan persekolahan mereka sebagainya. Jadi yang itu kita kena faham, tetapi berdasarkan akta, agregat hutang, tanggungan bercagar lebih 6 kali emolumen bulanan. So kalau kita ada gaji kasar kita tu, kita darab dengan 6 kali, so jumlah hutang kita kalau lebih 6 kali, itu dah memang sangat-sangat serius. Okey. Yang kedua, situasi yang kedua, kalau kata kita ada hutang tapi taklah sampai 60% lebih daripada gaji kita kan, tapi penghutang
telah buat tuntutan kepada mahkamah dan mahkamah mendapati kita tidak menjelaskan hutang dalam tempoh yang ditetapkan. So, situasi itu pun, keadaan itu pun boleh dianggap keterhutangan serius. Yang perkara nombor 2 ni, kadang-kadang rakan-rakan kita banyak yang kita boleh kata tak sedar ataupun tak aware. Mungkin mereka ingat hanya sekadar hutang tidak boleh lebih daripada 60% daripada gaji. Tapi kalau kita tidak membuat bayaran dalam tempoh yang ditetapkan berdasarkan persetujuan, berdasarkan perjanjian, perkara itu pun boleh dibawa kepada mahkamah, dan sekiranya mahkamah memang putuskan bahawa kita tidak membayar dan kita tidak mampu membayar, itu pun boleh jadi keadaan status keterhutangan serius. Okey. Ataupun yang ketiga, yang ini yang tadi kita ada kaitkan dengan perkara yang kita bincangkan awal tadi, seorang bankrupt atau belum dilepaskan dari kebankruptan atau penghakiman belum membatalkan. Okey. So, bila dalam contoh yang saya berikan kepada penjawat awam yang ingin menamatkan perkhidmatan tadi kan, dia dah isytiharkan sebagai bankrupt, kemudian dia dalam usaha untuk mendapatkan pembatalan ataupun pelepasan daripada status tersebut, tetapi mahkamah belum memutuskan lagi. Jadi bila dalam situasi yang ketiga ini, dia berada pada keadaan keterhutangan serius, seperti saya katakan tadi, faedah-faedah pencen, GCR, ganjaran-ganjaran dan apa-apa faedah lain boleh terhalang, boleh disekat. Itu dia punya keadaannya lah, dia punya senarionya. Okay. So, kalau kita nanti kalau kawan-kawan ada soalan sikit, nanti boleh tanya, insyaAllah mungkin 5 minit ataupun 10 minit yang terakhir itu kita akan cuba tengok kalau ada soalan, kita akan cuba minta Ustaz berkongsikan mana yang saya mampu untuk berkongsi, itu kita akan cubalah. Tapi kita nasihatkan mungkin boleh dapatkan juga pandangan-pandangan daripada mereka-mereka yang mempunyai kelayakan ataupun kita boleh kata perancang kewangan yang bertauliah lah. Okay. Okay. Bila kita lihat faktor-faktor ataupun sebab-sebab orang biasa berhutang, dia ada beberapa banyak sebab-sebab lah. Tapi yang direkodkan ataupun yang biasa hasil-hasil kajian mendapati banyak kehendak melebihi daripada keperluan. Ini yang seperti yang kita maklumkan tadi, even Cupac sendiri dalam satu kajiannya menyatakan memang penjawat awam biasa membuat hutang lebih daripada kemampuan. Jadi di peringkat Jabatan Bendahari sendiri, bila ada permintaan untuk membuat pengesahan terhadap selit gaji, memang kita akan pastikan bahawa gaji bersih yang dibawa ke rumah itu tidak kurang daripada 40%. Dan kalau kes di TMKL ni, ada kes yang saya terpaksa tolak untuk kita beri pengesahan kepada slip gaji. Jadi bila slip gaji itu tidak disahkan, dokumentasi mereka tidak lengkap, mereka tidak boleh membuat pinjaman-pinjaman baharu. Cuma kita ada juga keadaan-keadaan di mana kita mempunyai budi bicara. Sebagai contoh, ada rakan kita yang dalam usaha untuk membuat pengurangan terhadap komitmen bulanan. Jadi mereka perlu membuat perstrukturan hutang sebagai contoh. Jadi kita akan cuba bantu dan cuba pantau. Jadi perkara itu kita kena perlu adalah kejujuran dan juga komitmen jugalah untuk kita membantu. Okey. Yang kedua, dapatan kajian juga mendapati biasanya orang-orang yang berhutang ni dia tak ada bajet dan juga dia tidak disiplin dalam menyimpan. Mungkin jalan-jalan dekat shopping mall sebagai contoh, nampak cantiklah benda ni, nak beli 100, 200. Nampak orang lain pakai, dia pun nak juga, beli juga. So bila kita tidak biasakan diri kita mempunyai bajet bulanan, kita tak tahu apa yang sebenarnya kemampuan kita berbelanja, dan ada kalanya kita sacrifice ataupun kita korbankan komitmen bulanan kita yang lain. Yang ini perkara yang biasa terjadi, dan untuk ubah tabiat ni dia kena mula dari sekarang, kena lawan rasa-rasa nak beli tu kan. Kadang-kadang kita orang kata apa, terpengaruh dengan cakap-cakap orang, alah window shopping je, cuci-cuci mata je kan. Tapi bila cuci-cuci mata tu
kita kena faham kita ni ialah human creature makhluk yang punya emosi walaupun kita cuci mata sebenarnya kita dah racun diri kita tengok barang tu cantik barang ni kita nak kita, boleh dengan syarat kita mempunyai disiplin yang tinggi. Kita tahu harga dia mahal, kita tahu kita perlu menyimpan, kita buat bajet dan kita beli mengikut kemampuan. Itu kalau situasi itu berlaku tak ada masalah. Tapi kalau kita rasa-rasa memang kita tak mampu tapi kita masih nak cuci mata, dia sebenarnya membahayakan diri kita juga. Sebab kadang-kadang ada kalanya kita justify ataupun kita bagi alasan kepada diri kita sendiri. Nak juga lah benda ni, macam-macam lah kita nak bagi orang kata apa alasan supaya kita nak juga apa yang kita inginkan kan. Jadi bila kita tak ada bajet, itu perkara yang bahaya. Okey. Yang seterusnya ada juga keadaan-keadaan seperti yang saya nyatakan tadi, perbelanjaan luar jangka. Sebagai contoh, kadang-kadang kita ni menjaga orang tua dan orang tua kita perlukan ubat-ubatan atau perawatan yang kosnya tinggi daripada kemampuan. Jadi bila kita lihat kita tak ada kemampuan, kita terpaksa membuat pinjaman supaya kita dapat orang kata apa memenuhi keperluan perubatan orang tua. Itu keadaan-keadaan yang sebenarnya kita tidak boleh salahkan diri kita juga ataupun kita lagi-lagi lah kita tak boleh salahkan orang tua kita, tapi kita orang kata apa kita perlu merancang dari awal kita perlu merancang dan kalau boleh saya memang nasihatkan diri saya dan rakan-rakan biasanya perbelanjaan luar jangka ni kita boleh minimalkan risiko itu dengan kita mengambil insurans perubatan, medical card sebagai contoh, ataupun beberapa insurans yang lain yang mempunyai perlindungan terhadap penyakit-penyakit kritikal, terhadap beberapa penyakit-penyakit kewanitaan sebagai contoh. Itu perkara-perkara yang boleh membantu kita mengurangkan risiko-risiko perbelanjaan luar jangka. Yang seterusnya antara sebab kenapa boleh berlakunya berhutang ni ada tabiat-tabiat yang buruk. Sebagai contoh berjudi dan juga boros. Saya juga telah dimaklumkan oleh Ketua Pentadbiran JAM KL ada satu aktiviti ataupun tabiat di kalangan staf yang berjudi secara atas talian menggunakan phone saja. Sekarang ni dengan phone pun saya difahamkan ada aktiviti perjudian yang kadang-kadang merosakkan bukan sekadar merosakkan kewangan kita tapi dia boleh sampai menyebabkan pergaduhan di kalangan ahli keluarga, menyebabkan kita dengan rakan sekerja tidak baik dan boleh menjejaskan kerja. Jadi tabiat-tabiat berjudi ni rakan-rakan memang sangat-sangat bukan sekadar dilarang oleh agama tetapi dia memberikan kesan yang sangat buruk terhadap diri kita lah dan juga prestasi kerja. Jadi saya harap rakan-rakan yang mendengar ini kalau ada orang-orang sekeliling kita ataupun diri kita juga terlibat dalam aktiviti perjudian sama ada apa bentuk perjudian lah tapi yang mudah yang kita baru tahu memang ada menggunakan aplikasi di telefon ni, tolong hentikan. Bukan sekadar kita berdosa dalam kita berjudi tu tapi kesan dia sangat besar. Kadang-kadang saya terdengar lah kes-kes tu mungkin mereka rasa tak banyak lah dalam 500 je aku nak bet lah nak bet sebagai contoh. Ataupun mungkin ada yang saya harap tidak lah tapi kalau kita memang tahu dan kita aware orang-orang yang mungkin suka dalam perjudian Piala Dunia sebagai contoh yang baru berlaku ni kan. Mereka sanggup bertaruh pasukan mana yang menang. Yang itu pun saya harap tak ada rakan-rakan terlibat dalam aktiviti-aktiviti perjudian seumpama itulah. Ataupun satu lagi sikap boros. Yang boros ni satu tabiat yang memang kita belanja mewah, kita rasa kita ada segala-galanya kan. Kita rasa hujung bulan masuk je gaji, tak apalah, beli je lah, nak je lah. Jadi sikap-sikap macam tu sebenarnya perlu kita hindari, perlu ada kesedaran yang tinggi macam mana kita boleh mengurangkan tabiat-tabiat berbelanja yang tidak perlu. Yang itu perkara-perkara yang boleh kita hindari sekiranya kita faham kenapa seseorang berhutang. Okay. So kalau kita nak uruskan hutang, dia ada beberapa tips-tips yang sebenarnya boleh untuk kita lakukan. Tapi ini antara cadangan saya supaya kita dalam keadaan keterhutangan yang terkawal, bukan keterhutangan serius lah.
Dan ini pertama sekali perkara yang paling susah orang nak buat. Setakat ni bila saya berbual dengan rakan-rakan, perkara pertama ialah nak rekod dan pantau. Biasanya bila kita dah beli, risisi, dah lah simpan, buanglah. Itu perkara yang paling mudah. Yang itu kalau kita boleh mulakan dengan kita merekod semua perbelanjaan kita dan kita pantau kita beli untuk apa, adakah ini untuk hiburan, adakah ini untuk keperluan, adakah ini memang orang kata apa, lebihan daripada pendapatan. Jadi kita pantau, kita lihat trend kita, budaya kita berbelanja untuk apa. Kita boleh kategorikan. Kita boleh kategorikan untuk pendidikan sebagai contoh. Kita boleh kategorikan untuk kenderaan. Kita boleh kategorikan untuk pelancongan, hiburan sebagai contoh. Jadi bila kita ada pengkategorian tertentu, kita pantau, kita boleh lihat apa trend-trend yang kita rasa mungkin tidak munasabah. Mungkin kita boleh membuat adjustment ataupun penyiasatan tertentu. Di sini kita boleh ambil langkah yang kedua, di mana perbelanjaan-perbelanjaan yang memang tidak memberikan apa-apa manfaat, kita potong. Kita kurangkan secara orang kata secara drastik lah perbelanjaan-perbelanjaan yang tidak perlu. Okey. Sebagai contoh tadi, kalau katakan ada seseorang tu berjudi, buang terus. Jangan lagi terlibat dalam aktiviti-aktiviti seperti itu. Potong terus. Okey. Yang ketiga, ada perkara-perkara yang mungkin kita tak boleh nak kurang belanja. Sebagai contoh, mungkin kita keluarga yang biasa memberikan kegembiraan kepada keluarga dalam bentuk berjalan-jalan, aktiviti-aktiviti bersama keluarga sebagai contoh. Bagi saya, itu perbelanjaan yang tidak boleh kita potong. Kerana kita bekerja, niat kita kerana Allah mencari rezeki untuk keluarga dan kita perlu memberikan sedikit ruang untuk keluarga kita mendapat manfaat daripada hasil pekerjaan kita. Tetapi ada masanya kita boleh rancang. Kalau kita setiap bulan kita pergi melancong, mungkin kita boleh susun semula, kita boleh aturkan supaya perbelanjaan itu kurang sedikit. Tetapi tetap perlu kita berikan kepada yang berhak lah. So kita boleh kurangkan sedikit. Jadi bila kita kurangkan perbelanjaan, adalah perkara-perkara yang lain yang kita boleh lakukan. Iaitu yang keempat, kita tambah ilmu. Kita cuba beli buku-buku berkenaan dengan pengurusan kewangan peribadi, kita beli buku-buku tentang percukaian sebagai contoh, ataupun kita beli buku tentang pelaburan. Jadi bila kita ada lebihan-lebihan pendapatan, kita gunakan untuk ilmu dulu, lengkapkan diri kita, barulah kita boleh fokus kepada menambah pendapatan. Itu saya nampak kadang-kadang ramai daripada kita yang nombor satu tak buat, nombor dua tak buat, terus nak pergi ke nombor lima. Terus nak tambah pendapatan. Dan banyak yang terperangkap dengan situasi di mana, rugi itu, rugi ini, salah buat keputusan sebagai contoh kan. Kadang-kadang benda-benda yang simple. Mungkin saya saya nak ini bukan satu bentuk diskredit lah tapi ini satu bentuk keputusan yang silap. Sebagai contoh, mungkin ada seorang kawan ajak buat bisnes bersama, perlukan modal 10,000 sebagai contoh kan. Bolehlah, kawan saya tu yang arah, saya bagi modal je. Tapi kita tak ada ilmu. Kita tak faham bisnes tentang apa. Kita tak tahu market dia apa. Kita tak tahu produk dia apa. Kita tak tahu macam mana akta-akta yang melindungi diri kita sebagai partnership. Sebagai contoh, kita masukkan je modal 10,000. Tahu-tahu hangus macam tu kan. So itu perkara-perkara yang sebenarnya saya rasa kita perlu ada kesedaran dan kita kena sayangi kewangan kita supaya at the end nanti yang akan mendapat susahnya diri kita dan keluarga kita. Okay. So ada beberapa mungkin saya rasa ni dah di penghujung-hujung ni pengaraihan saya mungkin boleh sharekanlah sikit beberapa teknik-teknik yang mungkin kita boleh pertimbangkan untuk kita nak selesaikan hutang-hutang kita. Tapi saya kena buat sedikit disclaimer di sini untuk maklumat rakan-rakan, teknik ni dia sebenarnya dia tidak boleh terpakai untuk semua orang. Dia bergantung kepada situasi dan juga keadaan seseorang lah. Jadi saya memang nasihatkan apa-apa yang kita nak buat, kita dapatkan penasihatan daripada mereka-mereka yang pakar dan juga bertauliah. Dan setiap orang, senario dan situasinya berbeza. Komitmen mereka berbeza, keadaan keluarga, sumber kewangan semua berbeza. Jadi teknik tak boleh kata kita pukul rata semua orang boleh pakai. Tapi ini antara ilmu yang mungkin kawan-kawan boleh belajar dan faham, dan saya percaya insyaAllah ada manfaatnya nanti. Okay. Yang pertama kita panggil sebagai teknik evaluasi. Evaluasi ni kalau kita nak gunakan teknik ini untuk membuat penyelesaian hutang kita, so apa yang kita perlu buat pertama sekali ialah
kita perlu lihat semua hutang-hutang kita. Dan kita perlu cari, kita korek sikit maklumat, kita perlu tahu berapa interest yang dikenakan oleh pihak bank ataupun financial institution. So kita susun berdasarkan interest. Contoh, mungkin kita ada pinjaman peribadi, kita ada pinjaman kenderaan, kita ada pinjaman rumah, kita mungkin ada pinjaman koperasi, apa lagi contoh kan. So kita susun hutang-hutang kita tu dan kita susun berdasarkan interest ataupun faedah yang dikenakan oleh financial institution kepada kita. Okey, again, bila kita nak gunakan teknik ini, pastikan rakan-rakan kita sekurang-kurangnya kita adalah kita betulkan dulu habit kita. Rekod, pantau, kurang belanja, barulah kita ada lebihan pendapatan yang kita boleh gunakan untuk selesaikan hutang. Okay. So, bila kita ada lebihan pendapatan, kita nak guna teknik ini dia akan menyelesaikan hutang yang mempunyai interest yang tertinggi. Okay. Biasanya interest apa yang tertinggi? Kita boleh kata credit card, pinjaman peribadi sebagai contoh. Itu antara biasanya lah interest-interest yang tinggi. Okay. Itu satu teknik. Yang kedua, kita biasa dengar banyak juga perkongsian orang kat luar sana yang dikenal sebagai snowball teknik ataupun teknik snowball. Teknik snowball ni dia berbeza sedikit dengan avalanche tadi. Teknik snowball ni dia akan susun hutang kita berdasarkan baki hutang. Kita tengok hutang kita, contoh hutang peribadi, hutang koperasi, hutang kereta, pinjaman rumah, kita tengok mana hutang yang paling sikit. Okey, yang paling sikit ini kita selesaikan dulu again dengan lebihan yang saya katakan tadi. Bila kita dah ada disiplin yang baik, kita dah ada lebihan pendapatan, kita selesaikan berdasarkan baki hutang. So bila kita dah selesaikan hutang yang pertama, bagi contoh, lebihan pendapatan dan bayaran bulanan hutang tersebut kita kumpulkan, kita selesaikan pula hutang yang kedua. Itu panggil teknik snowball. Kalau kita tengok kadang-kadang orang yang bermain salji ni kan, kita nampak snowball kita ataupun bola salji tu mula-mula kecil, lama-lama besar kan. Okey. Sebenarnya teknik itulah dengan syarat disiplin. Kawan-kawan, disiplin kena ada. Lebihan pendapatan, installment ataupun bayaran bulanan hutang pertama tadi kita kumpulkan, kita bayar pula hutang yang kedua. Sampai hutang kedua selesai, sama. Lebihan pendapatan, bayaran komitmen bulan pertama dan juga bulan kedua, hutang pertama, hutang kedua tadi kita kumpulkan, kita buat bayaran hutang yang ketiga. Tetapi biasanya bila kita nak masuk hutang ketiga dan keempat tu, kita mungkin boleh buat sedikit penyelarasan lah, supaya adalah lebihan yang kita boleh gunakan untuk tujuan yang lain juga. Okay. Tapi jangan tujuan tambah hutang. Okay. Ataupun yang ini kita panggil sebagai teknik snowflake. Snowflake ni saya percaya mungkin kawan-kawan pun di luar sana ada yang cuba buat, di mana bila kita bayar hutang kita tu, kita kekalkan komitmen bulanan tapi berdasarkan kemampuan kita. Again, kalau tengok teknik ni tadi kan, kita mesti ada lebihan pendapatan dengan cara kita buat sedikit penjimatan pada belanja. So lebihan tadi tu kita tambah sedikit bayaran bulanan. Ini akan menyebabkan berlakunya di peringkat bank apa yang dipanggil sebagai advance payment. Bila advance payment ini akan mempercepatkan bayaran balik kita dan sekaligus mengurangkan sedikit jumlah interest kita lah. Cuma dalam kebanyakan kes, hutang-hutang yang mungkin bersifat hutang pinjaman peribadi sebagai contoh, kawan-kawan hanya boleh buat advance payment tetapi tidak dibenarkan untuk buat penyelesaian kepada pokok. Tapi kalau kawan-kawan ada hutang perumahan sebagai contoh, ataupun yang belum mengambil loan housing loan ataupun hutang atau pinjaman perumahan, maafkan saya, pinjaman perumahan, tolong semak dalam agreement ataupun offer letter ada klausa-klausa yang membenarkan kawan-kawan untuk membuat penyelesaian terhadap pokok pinjaman. Dengan cara itu, teknik snowflake itu lebih berkesan. Bukan sekadar kita buat bayaran awal, tapi kita boleh mengurangkan jumlah pokok pinjaman sekaligus mengurangkan interest yang akan dikenakan. So, yang terakhir saya rasa ini mungkin rakan-rakan pun telah aware, kita boleh gunakan konsep consolidation ataupun
dan juga refinance lah. Kita boleh satukan hutang dan kita boleh strukturkan hutang balik. Dan tujuan biasanya kita buat kaedah ini ialah kita nak mendapatkan jumlah komitmen ataupun jumlah bayaran bulanan yang lebih sedikit, tetapi tempoh pinjaman tu kita terpaksa panjangkan sedikit. Ini biasa keadaan yang berlaku lah. Cuma ada keadaan-keadaan di mana kita boleh manfaatkan tempoh pinjaman tu, kita boleh um, pendekkan, tetapi jumlah pinjaman sama. Tapi ini kena ada sedikit teknik, kena ada sedikit ilmu, kita kena rajin sikit lah, tanya dengan beberapa financial institution supaya kita dapat kadar yang terbaik. Dalam sama kita boleh memendekkan waktu pinjaman dan jumlah bayaran yang kita nak bayar tu tak jauh beza dengan pinjaman sebelumnya. Yang itu jarang berlaku tapi boleh berlaku. So bila kita faham teknik-teknik ini, kita kena tengok kesesuaian dengan diri kita dan macam mana cara kita nak approach supaya kita boleh mengurangkan tekanan kewangan kita lah. Okay. So saya rasa kita dah menghampiri penghujung Puan Rehan. Saya percaya mungkin ada soalan-soalan yang mungkin rakan-rakan sama ada di Facebook ataupun di Webex ni ada utarakan. Kalau ada masa sikit saya mungkin cuba menjawab ataupun berkongsi, Puan Rehan. Itulah Encik Tarik, terima kasih Encik Tarik. Saya rasa ramai juga penonton di FB ni. Cuma daripada segi soalan yang saya dapat kat sini, ada salah seorang penonton kita, dia bertanya sama ada potongan untuk SSPNI Plus, ASBF, SI, tolakan ASB dalam slip gaji itu dianggap sebagai hutang. Sama ada tu dianggap hutang, lepas tu dia masuk tak dalam credit score. Saya nampak ni macam jenis potongan yang untuk simpanan tu Cik Tarik. Apa pandangan Cik Tarik? Membuat tolakan terus kepada akaun kita ataupun akaun pasangan ataupun akaun anak-anak daripada gaji kita ni, itu tidak dianggap sebagai hutang. Itu lebih kepada sebagai pinjaman. Tetapi berbeza dengan ASBF ataupun ASB financing. ASB financing dia memang kita membuat pinjaman dengan bank, tapi bank akan mengkreditkan dalam akaun ASB kita. So setiap bulan kita perlu membayar kepada bank tertentu untuk menyelesaikan hutang kita, yang mana hutang kita telah pun buat penempatan di ASB lah. Kalau itu berlaku, ASBF masih dianggap sebagai hutang. Kalau kita gagal untuk membayar kepada bank-bank tertentu, pihak bank biasanya dia mencagarkan kembali ASB kita, dan bila-bila masa pihak bank boleh untuk memberikan arahan kepada pihak PNB menjual balik saham-saham yang telah dicagarkan ke atas pinjaman kita. Jadi dia memang berbeza sedikit dengan SPNI Plus ataupun dengan potongan tabung haji ataupun standing instruction yang kita direct terus kepada akaun ASB kita. Jadi itu sikit berbeza lah. Cuma biasanya bila rakan-rakan nak dapatkan pengesahan daripada Jabatan Bendahari, saya cadangkan perlu ada sedikit sokongan untuk maklumkan kepada pegawai-pegawai berkenaan tentang tolakan yang ada di slip gaji itu tujuannya apa, dan juga orang kata sokongan-sokongan tu membolehkan pegawai-pegawai membuat penyeraan semula lah. Kalau ada kawan-kawan di luar sana nak buat pinjaman yang dalam ruang lingkup yang dibenarkan lagi. Jadi saya harap boleh menjawab Puan Rehan soalan tu. Tu saya rasa menjawab Encik Tarik, saya pun jelas dengan penjelasan tu. Baik, saya ada soalan kedua, saya kira soalan terakhir. Yang ni saya dapat daripada aplikasi WhatsApp orang kenalan saya lah. Cuma saya ringkaskan. Soalannya dia kata, macam mana kita nak tukar lifestyle? Sebab orang nampak macam selama ni kita senang sahaja, dan nak hilangkan rasa malu tu untuk memastikan kehidupan ni ke arah bebas hutang. Sebab selama ni lifestyle-nya dah tinggi kan. Jadi macam mana dia nak buat untuk menghilangkan rasa segan pada pandangan orang sekeliling dengan lifestyle sedia ada,
untuk better pengurusan kewangannya selepas inilah. Apa pandangan Encik Tariq juga? Boleh kita nak kawal rasa malu kita berhadapan dengan masyarakat yang mungkin dilihat dah mula mengurangkan lifestyle tu Okey. Dia soalan ni memang saya rasa dia bukanlah soalan tentang kewangan tapi dia lebih kepada psikologi macam mana kita berhadapan dengan tanggapan-tanggapan orang ramai yang mungkin pada fikiran kita mereka fikirkan tentang kita. Pertama-tama sekali untuk rakan-rakan yang bertanya soalan ni, kita perlu faham sebenarnya bila kita uh, melihat kepada psikologi manusia dan kita melihat diri kita sendiri, kita faham sebenarnya dalam 100% bentuk pemikiran kita ni mungkin tak sampai 1 ataupun 2% kita memikirkan tentang orang lain. Kalau kita lihat dengan diri kita sendiri, sepanjang kita lalui daripada pagi sampai ke malam, kita boleh katakan tak sampai 1 hingga 2% kita memikirkan masalah orang. Yang ada pun mungkin masalah kerja yang berkait dengan orang, tapi still ada kaitan dengan kita. Kita tak akan fikir sangat tentang orang yang lalu depan kita, kawan-kawan kita yang mungkin jauh sikit daripada kita, kan? Jaranglah kita berjumpa orang yang memang kehidupan dia tu 30%, 40% fikir pasal orang lain. Melainkan kerjanya tu memang untuk berbakti pada orang. Jadi perkara yang sama akan berlaku kepada kebanyakan orang. Kebanyakan orang secara naturalnya, secara lumrahnya, manusia ni hanya kita panggil sebagai self-centered. Kita banyak berfikir tentang diri kita, kerja kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita nak pakai, sebagainya. Jadi bila kita mencari hakikat itu, kawan-kawan, fahamilah bahawa kebanyakan orang tak akan fikir pasal kita. Dia orang tak akan fikir pasal lifestyle kita sangat. Kalau ada pun dia nampak, dia akan bandingkan diri dia. Dia ni pakai kereta baru lah, aku kereta macam mana. So again, dia akan balik kepada Farhan, dia balik pada diri dia masing-masing. Dia jarang fikir tentang orang lain. So hakikat itu sebenarnya kita perlu faham dan sedar, dan kita perlu tahu sekiranya kita menyusun semula kewangan kita, dia tidak memberikan apa-apa implikasi pun kepada orang lain. Malah memberi manfaat pada kita. Cuma kita kena faham dulu hakikat bahawa orang lain kalau fikir pasal kita pun hanya lebih kepada nak membuat satu bentuk benchmarking ataupun satu bentuk perbandingan dengan diri mereka lah. Kalau nampak ni kawan tu pakai kereta baru lah, aku kereta lama juga. So biasanya macam tu. Kalau katakan kita contoh mungkin sebelum ni kita pakai kereta yang mahal sikit lah, katalah kita pakai kereta Honda lah kan. Kan orang sebut bangsa Honda kan, bangsa H kan. Kita pakai kereta yang tak kurang, saya rasa tak ada masalah. Kita pakai contoh, kita pakai kereta Pro 2 lah sebagai contoh kan. Bagi saya pun sebenarnya tak ada masalah. Cuma mungkin kita sendiri nak menghadapi tanggapan-tanggapan orang yang sebenarnya hanya wujud dalam fikiran kita, dia tidak wujud pun sebenarnya dalam fikiran orang lain. So yang itu kita kena faham dulu. So bila kita faham bahawa orang lain fikirkan tentang diri mereka sendiri, so apa-apa keputusan yang kita nak buat untuk kebaikan kita, teruskan, proceed. So tak perlu fikir sangat tentang orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita nak ubah lifestyle, saya percaya memang sukar. Tetapi kita tidak boleh buat perubahan secara drastik. Dan kebanyakan orang-orang yang berjaya mengekalkan perubahan itu, mereka berubah secara berdikit. Ataupun kalau dalam istilah pengurusan tu dipanggil sebagai Kaizen. Kaizen maknanya perubahan berdikit lah. Dan kita berubah tu berdasarkan kemampuan kita dan keyakinan kita untuk meneruskan konsisten ataupun istiqamah perubahan-perubahan yang kita nak buat. Sebagai contoh, katalah kita ni memang Starbucks lover lah, contoh kan, suka kopi Starbucks kan, betul. Daripada kita setiap minggu kita pergi Starbucks sebagai contoh, mungkin kita boleh kurangkan kepada 2 minggu sekali ataupun sebulan sekali. So perubahan itu tidaklah begitu drastik sebab biasanya lifestyle ni dia ada kaitan dengan psikologi dan juga diri kita sendiri kan. So kita tidak memberi tekanan yang berlebihan kepada diri kita untuk lakukan satu perubahan yang mungkin kita tahu dia baik tapi dia tidak memberi kesan yang dalam masa terdekat. Jadi kalau kita berubah secara berdikit dan kita lihat sejauh mana kita mampu untuk mengekalkan perubahan itu, baru kita buat keputusan untuk berubah yang seterusnya. Jadi saya rasa kalau kita mengambil
sekurang-kurangnya 2 langkah tersebut, kita abaikan fikiran orang lain yang sebenarnya tak wujud dan kita buat perubahan sedikit demi sedikit, saya percaya kita boleh ubah lifestyle kita daripada yang tak sepatutnya kepada yang bersesuaian. Saya rasa cukup tu dulu kot perolehan untuk kita address soalan tersebut. Okay, Encik Tarik, terima kasih banyak Encik Tarik. Saya pun rasa penjelasan tu memang memadai lah untuk penonton-penonton kita ambil tahu bahawa tak ada salahnya mengubah lifestyle tu kan, sebab persepsi orang hanya sekadar persepsi. Kita yang menghadapi benda seterusnya kan. Betul, Baik Encik setuju tu. Tarik, saya nak address sikit, ada soalan Puan Azura Baharudin ni. Dia kata jika perisytiharan harta melebihi 60%, apakah staf berdepan dengan sebarang tindakan? Baik, itu mungkin di bidang saya sendiri berkenaan dengan tata tertib. Jika penjelasan staf itu menunjukkan bahawa dia boleh menyelenggara hidup dengan baik walaupun hutangnya melebihi 60%, tindakan tidak dikenakan, tetapi akan ada pemantauan di peringkat ketua jabatan lah. Namun kalau dia mendatangkan kesusahan berat dan juga menimbulkan memburukkan nama badan berkanun, maksudnya disebabkan hutang dia yang melebihi 60%, ada tindakan-tindakan lain yang perlu jabatan datang untuk membantunya, maka akan ada possibility untuk berdepan dengan tindakan. Baik, saya rasa setakat itu Encik Tarik. Saya ucapkan ribuan terima kasih bagi pihak Unit Integriti sendiri sebagai penganjur bersama dengan rakan-rakan penganjur. Kita harapkan sesi ini dapat memberikan manfaat kepada semua rakan-rakan di internet, Facebook, dan semoga bukan ini sahaja sesi yang kita ada lah. InsyaAllah kalau ada intervensi lain dan peluang, kita akan menjemput Encik Tarik lagi. Baik, sekian itu dulu InsyaAllah. daripada saya. Yang baik itu daripada Allah dan yang kurang itu mungkin daripada kelemahan kami sendiri yang akan diperbaiki. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Encik Tarik. Sama. Okay. Stay dulu Encik Tarik ya.